Dari yang saya muliakan, isu terakhir yang saya nak bangkitkan pada hari ini berkisar juga tentang pilihan. Kerana sudah tentu kalau ramai yang tanya kepada saya, adakah saya akan terus dalam dunia politik 20 tahun selepasnya. Saya kena Akmal semasa masih belajar ketika itu. Kemudian sekarang dah menjadi ayah, ya. Memang dah lama sangat ya kita bersama dalam dunia keadilan ni. Tapi nak maklumkan, kita terus kenapa? Kerana kita percaya bila kita lakukan perubahan, ia adalah merupakan satu perjuangan untuk mengubah masa depan rakyat. Saya bukan nak keluarga saya sahaja ya mendapatkan keadilan. Di keadilan ini dalam fardu kifayah adalah keadilan juga untuk memastikan semua orang ada peluang kepada pekerjaan, latih tubi dan sebagainya. Kembali kepada pekerja dan juga generasi TVET. Saudara-saudari, antara Mac 2020 hinggalah Julai 2021, 21,000 pelajar kita ambil keputusan tak mahu sambung belajar. Semasa pandemik, mereka tak mahu sambung. Yang berlaku, mungkin mereka mahu belajar. Jadi jalan bagi merancangkan industri supaya 400,000 anak Malaysia, anak Johor di Singapura itu diberikan perlindungan dan peluang. Maka latih tubi, sama ada upskilling. Upskilling program sekarang hanya untuk pekerja yang berdaftar dengan syarikat yang sah bawah HRD Corp. Kalau saudara-saudari merupakan pekerja dalam sektor informal, tak ada jaminan, nak latih macam mana, nak upskill bagaimana. Maka inilah antara apa yang kita tawarkan dalam tema Ayuh Malaysia. Kita panggil kerana kami pun sebenarnya nak memujuk diri kami. Ya, kami pun nak pastikan tak apa. Kadang-kadang dalam perjuangan dalam hidup sudah tentu kita akan ditimpa kesusahan. Kalau tak jatuh, manakan boleh kita bangkit semula. Kalau tak sakit, manakan kita boleh rasa kemanisan bahagia. Jadi sudah tentu pengalaman ini alhamdulillah peluang. Peluang untuk kita membuat dasar program disatukan dengan gerakan yang ikhlas dalam melawan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Maksudnya kita kena ada teras keikhlasan itu. Ya, saya dalam dasar itulah ya daripada malam ini kalau first di Johor Bahru, kemudian kita pergi ke Simpang Renggam, insya-Allah saya punya girl squad. Insya-Allah sampailah dengan selamat ya. Kita mahukan tema-tema yang saya sebut tadi dipilih oleh rakyat yang kita pertandingkan untuk mengutamakan dasar dan program pelaksanaan supaya iklim yang ekstrim. Bukan sahaja hujan yang turun dengan lebat, tapi haba yang sangat ekstrim. Di Malaysia sekarang, kita dah banyak hari cecah 32 degree Celsius. Dulu beberapa hari je lebih 32 degree Celsius. Siapa yang kerja di pejabat ada penghawa dingin, tak apa lagi. Mereka yang kerja di luar, ya, terpaksa berhadapan dengan risiko sakit akibat cuaca yang sangat panas. Dan dalam konteks ini, perlu ada keutamaan jelas bagaimana kita akan guna pakai dana untuk memastikan muka bumi boleh menahan sedikit cabaran dan pekerja dapatlah hidup laksanakan tugas dengan berkualiti. Ini antara tekad utama yang kita lakukan dan kita akan laksana juga di peringkat negeri-negeri Pakatan Harapan. Tapi khusus bagi dasar peringkat nasional, ianya bukan mudah. Kerana kita berhadapan dengan NADMA. Saudara-saudari pernah dengar nama NADMA? Akta pengurusan bencana pun belum disiapkan lagi. Yang dijanjikan pada bulan Mac lepas. Bayangkan, itu saya sebut, kalau sibuk berpolitik, tak fokus tentang ini, tak mungkin dapat laksana. Kena ada
kesungguhan politik bagi memastikan ini dilaksanakan dalam 100 hari pemerintahan. Because extreme climate weather memberi kesan yang sangat negatif, bukan pada T20 sangat. T20 orang kaya-kaya duduk kat kawasan tinggi. Orang B40 kena banjir, mudah terdedah kepada perubahan iklim. Kedua, isu apa? Generasi TVET. Saudara-saudari, dah ada 7 kementerian jaga TVET. Saya rasa daripada dulu, tukarlah Perdana Menteri, sekejap PN, sekejap BN, tapi masih tidak ada kesungguhan. Kerana apa? Kerana anak-anak mereka mampu mereka sekolahkan di luar negara. Adakah mereka merasa kalau di konteks kampung-kampung negeri Johor, di Permatang Pauh, kami buat kajian kemiskinan semasa COVID melanda, April hingga Mei 2021. Kami dapati kalau ada 5 orang anak dalam rumah isi rumah ibu tunggal, anak pertama jauh lebih baik berbanding anak nombor 4. Kenapa? Kerana kemiskinan itu menjadi satu beban generasi. Anak keempat terpaksa pinjam guna phone yang sama yang diguna pakai oleh anak pertama. 4 orang guna satu phone nak belajar apa secara baik. Sudah tentu tak minat. Bila tak minat apa dia buat? Dia rasa elok saja kerja. Tapi kalau kerja tanpa upskilling, dalam 5 tahun gaji dia mendatar. Ya, bila ibu dah tak ada, siapa nak jaga mereka ini, saudara-saudari? Kerana itu kita tekankan kepada generasi TVET, termasuk pekerja kita. Kalau dulu, saya masih ingat kalau di Pulau Pinang itu, masuk kerja di kilang. Mungkin bermula dengan pekerja kilang. Lepas 5 tahun jadi supervisor. Dia ada tangga-tangga, dia ada cara nak fikir, okey, bagaimana? Dan 5-8 tahun saya boleh dapat gaji yang lebih baik. Kedudukan yang lebih terjamin. Saya tak payah kenapa gerakan Ayuh Malaysia nak menarik, nak memaksa, nak memastikan kita lindungi mereka yang bekerja dalam sektor TVET ini, ya. Ketiga, saya rasa mungkin Akmal akan bercakap dengan lebih panjang lagi bab ini tentang security makanan. Saya memang sempat bertemu dengan beberapa penternak di Matang Pauh. Mula-mula nak pujuk penternak tak mudah juga. Dia akan tanya soalan cepu emas. Tak tahulah Pak Hassan pernah ditanya ke tidak. YB pernah ke jaga lembu? Kita kata kita pernah sebenarnya. Kerana semasa projek NFC didedahkan oleh Saudara Fizi Ramli. Saudara Fizi Ramli sempat mengira-ngira lembu-lembu yang tidak terjaga di ladang gemas. Jadi kita tahu bila itu berlaku. Tapi lebih kepada peranan ahli parlimen untuk siasat skandal dan dedahkan kepincangan yang berlaku. Tapi penternak-penternak saya tabik, termasuk nelayan. Termasuk petani. Kita kena beri pengiktirafan kerana kalau tidak dijaga sektor dan masyarakat dan segmen ini, kita nak makan apa secara berkualiti? Saya masih ingat lagi bila pergi ke pasar untuk bercakap, berbincang, kita sempat juga menziarahi dan belajar lawatan sambil belajar di dalam sebuah ladang ternakan ayam. Kita faham bagaimanakah antara semua sektor-sektor di Malaysia ini, ayam merupakan antara yang paling berjaya. Tapi apakah kelemahan bila kita dihimpit krisis? Kerajaan tidak memberi subsidi yang mencukupi bagi peringkat pertama, satu, dan keduanya bila menghadkan harga jualan. Penjual ayam sebut kepada saya, kalau harga ini YB, saya duduk rumah pun saya tak rugi. Tapi kalau paksa saya ternak dan saya terpaksa jual pada harga yang terhad, memang saya tak rela. Dan bab ketiga sudah tentu, kita tak mahu campur tangan juga syarikat kerajaan dalam sektor ternakan. Semua ini sekali lagi saya katakan, apa dia rahsia dalam kejayaan mana-mana negara? Dah ada bakat,
kita bagi dokongan. Dah ada bakat, jangan masukkan pasir dalam bakat dan syarikat yang memang benar-benar punyai keupayaan. Dan kita ganti pula dengan kawan kita dalam politik. Jadi kerana itulah dalam segi urus tadbir, ini 3 tema yang kita pilih. Ada lagi 2, tentunya perumahan dan juga pendidikan yang percuma, dan saya fikir akan diolah oleh pihak lain. Saya punya pesanan terakhir khusus untuk semua pengundi, kerana sekarang orang kata orang muda ni dia akan undi ikut telunjuk ibu dan ayahnya. Ya, saya memang menghormati ibu dan ayah saya, tapi saya rasa orang muda selalunya a bit rebellious. Dia nak pastikan masa depannya dipilih dengan sendiri. Takkanlah orang muda, pengundi yang layak mengundi, tak mahu tahu dengan lebih lanjut. Dan ini merupakan cabaran kita. Kerana kalau lebih ramai orang muda yang layak mengundi, maka saya percaya senario di negeri Johor ini akan berubah dan kita akan membuahkan hasil yang jauh lebih cerah. Maka gerakan untuk memastikan orang muda keluar mengundi juga, Saudara Akmal, kita akan tekankan calon-calon dalam keadilan mempamerkan wajah bukan saja orang muda, tapi juga wanita. Ya? InsyaAllah ini antara hasrat, walaupun saya bukanlah pemutusnya, yang pengarah pilihan raya Rafizi Ramli, tapi sebagaimana kita pengundi boleh desak, Ahli Parlimen Pematang Pauh juga akan mendesak demi kita melaksanakan yang terbaik, kita mencalonkan yang terbaik, dan insyaAllah kita mengubah masa depan Malaysia ke arah yang lebih baik dalam pilihan raya yang akan datang. Saya berharap di Larkin, orang Johor Bahru, orang Johor akan berbondong-bondong untuk mengeluarkan undi anda. Saudara-saudari, bukan mudah sampai ke tahap ini. Dan saya percaya kalau kami boleh bertahan, ia hanyalah kerana kesudian saudara-saudari mendengar, memberi dokongan dan bersabar bersama kami selama kami berkecimpung dalam dunia politik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita. Semoga kita ketemu lagi. Dan insya-Allah jangan lupa keluar mengundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.